Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi kepada anda penonton-penonton setia Wanita hari ini. 25 September 2020. InsyaAllah selama 1 jam ini kami akan terus bersama dengan anda. Sugi, mungkin di beberapa negeri ketika ini telah pun bercuti dan pasti ada macam-macam aktiviti yang telah pun direncanakan untuk seisi keluarga. Dan bagi anda yang masih lagi bekerja hari ini, hari terakhir, mesti ada macam-macam juga perancangan untuk dilakukan pada hujung minggu ni. Nak masak apa, nak bawa anak pergi mana, nak balik rumah mak dan sebagainya. Ini macam kan? awak yang tengah buat plan untuk hujung minggu. Saya dah buat semalam. Oh, dah buat semalam lah. Tapi apa-apa pun perancangan anda, pastikan anda terus bersama kami selama 1 jam ini. Ya, betul Fiza. Dan bagi anda di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, cuaca hari ini agak mendung, hujan, ada beberapa kawasan banjir juga. Apapun, semoga anda dalam keadaan yang selamat dan jaga keselamatan orang di sekeliling anda juga. Dan hari ini WHI seperti biasa membawakan anda satu topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda, iaitu sekiranya anda ingin mencuba sesuatu yang baru dan pastinya boleh membina keyakinan diri anda, Maggie dengan kerjasama Google telah melancarkan program Mentor Wanita Cukup Berani yang pertamanya merangkumi bengkel online percuma yang akan bermula pada 20 sehingga 22 Oktober. Khususnya untuk wanita seluruh Malaysia supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka. Dan seterusnya, 3 peserta bengkel terpilih akan berpeluang untuk menerima bimbingan peribadi daripada 3 usahawan yang berjaya. Jadi layari www.maggie.com.my/takkenaltakcinta untuk pendaftaran bengkel online serta maklumat lanjut mengenai program Mentor Wanita Cukup Berani. Wow, wanita cukup berani. Kalau cakap tentang wanita cukup berani, ada juga kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Kita ni kena berani dalam sesuatu perhubungan, apatah lagi hubungan rumah tangga. Bagi penonton-penonton yang lebih arif lah sebab dah mendirikan rumah tangga, kalau kita cakap tentang topik kita pada hari ini, saya kira mungkin pernah berlaku sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh perkahwinan anda, iaitu penipuan dalam rumah tangga. Bukan berani menipu ya. Tapi penipuan. Okey, ada orang cakap kalau kita kata tentang penipuan, subjeknya tentu dah negatif kan. Tetapi ada yang kata kadang-kadang sesekali kenalah bohong sunat. Orang putih kata apa? White lies, Fiza. Tapi persoalannya kenapa perlu kita tipu? Macam tak puas hatilah kenapa awak perlu tipu. Ada orang dia tak suka mengetahui kebenaran yang pahit. Jadi lebih baik kalau kita rahsiakan. Itu penipuan ke? Ada orang kata, ya, ada orang, saya setuju juga sebab semalam komen-komen di Instagram ada juga mengatakan menipu tak boleh, berahsia tak apa. Apa boleh perbezaannya antara berahsia dan juga menipu? Ada banyak yang kita kongsikan kepada anda bagaimana sebenarnya penipuan ini juga boleh memberi impak positif ataupun negatif dalam kehidupan berumah tangga. Kami akan terus kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Banyak komen yang Fiza sempat kumpulkan melalui Instagramnya. Sekejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Wanita Hari Ini, penipuan dalam rumah tangga. Takut Takut? Wanita hari ini. Kau yang nak rampas Haris kan? Kau! Oh, tapi yelah tu kan takut nanti melarat ke... Itu je. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Tadi saya gosok gigi. Kuat sangat kot. Itu je. Tak ada apa-apa. Takkan jadi sampai macam tu. Serius, tak ada apa-apa ni. Abang sibuk tak? Boleh tahan juga lah ni sayang. Taklah. Boleh tak abang balik time lunch? Kita boleh makan bersama ke? Sayang, abang minta maaf. Abang so busy sangat sayang. So sorry, okay? Balik Baliklah kot. Aku ada banyak order lah. Dah bunga kan. Apa lagi? Baby? Okey?
Ni setengah minum dengan kelik dia tu. Itu bukan Kerlik, Vi. Itu Ariana. Bakal kakak ipar dia. Okey, so? So, Ariana tu ex-girlfriend dia. Kau bagi sound dia sekarang? Aku malas lah, Vi. Aku nak balik lah. Excuse me, kau ni baru je gugur tau. Lelaki kau dah nak jumpa ex-girlfriend dia. What's going on? Dah aku nak habis sana. Itu dia tadi sedutan drama Pengantin Satu Malam, antara situasi yang mungkin pernah dialami oleh anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini. Tapi walau apa pun situasi yang anda alami, hari ini kita nak terus kongsikan kepada anda tentang topik penipuan dalam rumah tangga, sejauh manakah ia dibolehkan dan dalam situasi bagaimana pula yang sebenarnya kita boleh sesekali mungkin melakukan penipuan ini untuk menyelamatkan keadaan. Sejauh mana ia dibolehkan ya. Okey. Walaupun perbincangan belum mula tapi dekat sini dah semakin panas perbincangannya. Baik, kita bersama dengan Lizdawati, sihat? Alhamdulillah. Okey, cukup manis seperti biasa dan kita juga bersama dengan Saiful Nizam Ismail. Sihat? Sihat, alhamdulillah semakin sihat. Profesor Saiful Ismail ya hari Profesor. ini. Luar biasa. Selalu jadi host hari ini kita tahu. Dan Lain macam sikit. ya, dan di hujung sana kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Khankari. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Sugi sihat Sihat. Saya tertarik dengan stokin Ustaz sebenarnya. Ya, saja je. Alright, kalau kita cakap tentang topik kita pada hari ini, penipuan dalam rumah tangga. Mungkin Lizda boleh kongsikan dahululah. Bila kita cakap tentang topik ini, pasti kita akan memandang tentang subjek yang lebih negatif. Bila kita cakap tentang penipuan. Tetapi sebagai seorang isteri yang telah pun lama mendirikan rumah tangga, adakah Lizda, bagaimana Lizda melihat situasi perkataan penipuan dalam rumah tangga ini dalam aspek dan konteks rumah tangga Lizda sendiri? Okey, untuk saya kena tahu topik tu apalah. Kalau topik antara suami dan isteri itu sendiri, maknanya melibatkan perasaan, melibatkan komunikasi, saya rasa tak perlu ada penipuan kat situ. Tetapi mungkin dibolehkan jika jika situasi umpama ada perbalahan antara suami dan juga mak mertua ataupun menantu dengan kita nak jaga hati kedua pihak. Mungkin kita cakap macam ni, macam ni mak, keadaannya macam ni. Cakap suami, tak, mak kata abang okey. Padahal mungkin ada pendamai. Ya, pendamai. So dan macam-macam situasi dengan anak dengan ayah, macam mana kita nak bercakap. Memang kadang-kadang kita bercakap tu ada sedikit penipuan untuk tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan. Nak menjaga hati. Ya, so situasi tu perlu ada bagi saya lah. Kalau tidak, pura-pura ada lah. Dan bila kita terlalu jujur pun, kadang-kadang ada setengah seseorang tu tak boleh menerima. Jadi sebelum kita nak kita nak meluahkan apa yang kita tak suka tu, mungkin kita kena sedikit menipu. Macam tu. Okey. Ini macam fine line lah saya kira, menipu dan merahsiakan sesuatu. Kita nak tanya lepas ni. Itu kejap lagi. Kejap lagi. Tapi nak tanya kepada Encik Saiful sendiri, soalan cepu, Mas pernah menipu dalam rumah tangga? Kenapa soalan saya terus macam tu? Cemas. Saya tengah tengok. Okay. Thank you Sugi dan juga Fiza. Sebelum saya start, boleh kalau saya mulakan dengan, saya suka dengan kata-kata seorang penulis dan juga falsafah daripada US ni, nama dia Mark Twain. Dia mengatakan, if you tell the truth, you don't have to remember anything. Okay, maksudnya kalau you bagi tahu semua, you tak perlulah nak create something, macam mana aku nak buat ke next soalan. So bagi saya, pernahkah menipu dalam rumah tangga tu, to be honest, saya dengan isteri sejak daripada perkahwinan, saya lebih suka terbuka. You just tell me the truth. Okay, kalau you bagi tahu, kalau dia menipu atau saya pun menipu, nanti jadi macam tak shock. Tapi macam Liz kata tadi, ada certain thing yang kita rasa macam kita kena tengok keadaan. It's not menipu, but untuk menjaga hati ataupun untuk tak nak jadi benda tu jadi keruh. Tapi sebenarnya kalau macam saya berbalik kepada lelaki dan perempuan ni, penerimaan dia berbeza. Kalau lelaki, kalau kita bagi tahu kalau dia menipu terus. Tapi kalau wanita buat macam tu, macam okey, kita macam okeylah, I can accept you menipu tu bukan sebab apa. I don't know, but this is based on the need. Tapi bagi saya, gender bias So it's not gender bias, but sometimes kita kena faham emosi lelaki dan wanita itu berbeza. So macam mana kita nak gabung jalinkan emosi dia begitu cantik, that's how kita kena gunakan perkataan-perkataan macam this is not menipu. Why abang tak beritahu? Bukan tak nak beritahu, tapi Hello, nak Aida. jaga. Ada di talian. Contohnya kan, kalau macam satu lagi istilah menipu tu, macam tadi Sugi kita berbicara berkaitan dengan pernah tak keluar dengan perempuan ke apa semua, tapi cakap keluar dengan kawan lelaki tak. I won't do that. Because to me, kalau macam yang abang keluar dengan Kak Fiza ini lepas tu, because both of us is TV line kan, tiba-tiba macam Aida nampak Saiful dating dengan this girl. So kalau I tak bagi tahu daripada awal,
oh you bagi tahu you ada kat kerja. Tapi lebih konflik kat situ. So that make things complicated. Saya melihat Saiful mengambil jalan penyelesaian kejujuran sebagai pegangan dalam hubungan rumah tangga. Tapi konteks dan situasi ini mungkin juga berbeza bagi pasangan-pasangan yang lain. Sebab ada dalam kalangan mereka ini kadang-kadang orang putih kata wavelength ataupun cara kita berfikir, bercakap tu tak sama. Betul. Kadang-kadang susah. Pasangan Saiful mudah untuk menerima apabila Saiful katakan dia keluar dengan kawan perempuan. Isterinya boleh terima. Tapi ada dalam kalangan kita yang mungkin tak boleh terima walaupun kawan sepejabat ke ataupun kawan nak pergi main badminton ke, tak boleh. Sebab mungkin ada kes. Itu Okey. Alright. Okey, tapi Ustaz, mungkin kita boleh kongsikan di sini, adakah sebenarnya penipuan yang sebagaimana juga yang boleh diterima pakai ataupun diguna pakai dalam sesebuah perhubungan itu? Baik, menarik soalan Fiza, Sugi, Lisdawati dan juga Saiful Nizam, para penonton semua. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya soalan Fiza tadi, sebenarnya dalam penipuan memang kita tahu. Nabi dah kata dah orang yang menipu ini adalah ciri-ciri orang munafik. Dan ini semua orang tahu. Munafik ini hipokrit lah. Maknanya cakap lain, esok cakap lain, lidah bercabang. Kata orang Melayu kan. Dan waktu yang sama juga Allah Ta'ala menentang keras kepada orang yang menipu dan ada tempat di neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan, ada penipuan juga yang dibenarkan sebenarnya. Banyak kalau nak ceritakan. Nabi kata dalam satu hadis yang sahih ada 3 penipuan yang dibenarkan. Tapi penipuan ini bukan tipu yang tipu. Faham ini adalah helah ataupun muslihat. Yang pertama Nabi kata adalah penipuan ataupun helah dalam peperangan. Maknanya peperangan itu perlu ada perisikan, perlu ada penyamaran. Itu adalah penipuan. Tetapi dia adalah muslihat yang dibenarkan. Yang kedua yang cantiknya juga adalah seperti yang Liz dah katakan tadi, iaitu penipuan untuk mendamaikan orang bersengketa. Jadi orang tu bergaduh, contoh jiran sebelah kanan bergaduh, dia kutuk jiran sebelah kiri kita. Kita pula baik dengan jiran sebelah kiri. Jiran sebelah kiri tanya, kanan tu ada kutuk aku ke? Kita pun jujur betul. Memang betul. Sebab berpegang pada konsep jujur tapi tak bertempat, tuan-tuan. Memang betul dia ada kutuk kau semalam sekian. Akhirnya berlaku pergaduhan. Dan ini tidak baik dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan puan, mendamaikan orang bersengketa dibenarkan, tetapi kena tengok balik. Dia ada guideline dia. Nanti saya akan kongsi. Dan juga ada yang ketiga, Ketiga adalah antara pasangan. Sebagai contoh, mungkin pasangan kita, tak kira lelaki, tak kira perempuan, kita harus faham, mungkin dia ada sejarah hitam di sebelum perkahwinan. Mungkin, minta maaf cakaplah kan, adalah beberapa perkara, tak nak sebutlah, pam-pam sendirilah. Maknanya, mungkin ada sejarah hitam yang berlaku sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan penonton, dia boleh merahsiakan keaiban untuk diri dia kepada pasangan dia. Dia perlu rahsiakan. Supaya apa? Supaya tidak ada persengketaan ataupun tidak ada cakap belakang di kemudian hari. Tak payah detail sangat. Tak payah detail sangat. Yang penting kita jujur. Tapi apa pun bahaya menipu ni. Sangat bahaya. Apa dia nak kongsikan? HAT. Had. Apa hash yang pertama? Bila mana kita menipu dalam perkahwinan, rumah tangga dan sebagainya, hash yang pertama, hilang kepercayaan. Ini yang kita takut. Seperti yang katakan oleh Saiful Nizam tadi kan. Bila mana kita hilang kepercayaan, percayalah tuan-tuan dan puan, sekali kita menipu, maka orang takkan percaya kita lagi. Itu sebab orang Melayu dulu kata apa? Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Ini yang bahaya. Betul tak? Betul. Orang bahasa ni. Dia ada dua. Sama-lama orang benci. Lama benci. Pun boleh jadi. Betul. Yang kedua. Marah betul Fiza. Yang kedua, apa dia tuan-tuan dan puan? Bila bahayanya menipu ini, apa dia? Alah bisa tegal biasa. Bila mana dia dah biasa menipu, akhirnya dia akan menjadi kebiasaan. Ini yang paling kita takut. Tuan-tuan dan puan, sekali kita menipu, dia akan alah bisa tegal biasa. Dia seronok menipu. Tipu lagi lah minggu depan. Tipu lagi lah. Hari ini dia kata, yang abang balik lambat sebab ada kerja kat office. Padahal pergi tengok bola kat mamak. Contoh. Jangan marah. Bukan kan? Ustaz Azan nama sebenar. Saya tak minat bola. Nasib baik. Orang rumah pun saya bawa tu hari ni kat set ni. Tuan-tuan dan puan penonton, yang terakhir apa dia? Iaitu tidak menyelesaikan masalah. Menipu ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tuan-tuan dan puan, para penonton, hidup kita ni nak selesaikan masalah. Setiap orang ada masalah. Orang yang tak ada masalah adalah bermasalah. Faham tak faham tuan-tuan? Maknanya semua ada masalah. Tapi kalau menipu ini tidak akan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita. Dan juga saya akan kongsikan juga guideline. Tapi ada PTM. Apa dia? Kita simpan dahulu PTM itu Ustaz. Kami sempat bertanya kepada kaum lelaki dan wanita di luar sana. Apa antara alasan buat mereka menipu dalam rumah tangga? Jadi jom kita dengarkan pendapat mereka. Tak sabar nak dengar ni. Punca penipuan dalam rumah tangga ni biasanya bila kita tengok ada orang
lain, sama ada lelaki atau perempuan, kita rasa dia lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang lah. And dia start untuk menipu lah. Dan keluar tanpa pengetahuan isteri atau suami lah. Macam saya dah berumah tangga, ada banyak sebab. Kadang kita nak beli something untuk kita punya diri ni kan. Kadang pasangan ni tak faham. Dia kata membazir. So, kita tak nak mengeruhkan keadaan, kita terpaksa berbohong. Usually untuk jaga hati isteri ataupun jaga hati suami. Isteri dia macam nak kata, dia minta suami nak teman dia ke segala semua kan. Tapi suami tu mungkin dia ada plan dengan kawan semua tu. So mungkin dia kata macam okey tengah office lagi. Dia tak nak bagi tahu sebab kalau dia bagi tahu melepak dengan kawan kau pun terasa semua tu so tak nak yang tu. Tambah pula kalau macam contoh ada sesuatu tertentu untuk mengelakkan daripada overthinking lebih daripada pihak isteri atau suami apa semua tu berlakulah penipuan yang tu, white lie lah orang kata. Tipu pasangan tu nak kata tipu sunat lah. Contoh macam kita habis kerja, kita tak balik kan. Kita pergi minum ke ataupun malam kita balik lewat, kita lepak dengan kawan-kawan macam tu je lah. Macam nature pekerjaan saya pula, saya akan bekerja lewat malam lah. Mungkin jumpa klien tengah malam. Mungkin perempuan, kat situ mungkin saya kena tipu sunat lah. Tipu sunat cakap saya jumpa klien lelaki di lewat malam. Kalau tipu tu, ya ada juga tipu kan, tapi mungkin benda yang remeh. Contohnya kita beli barang tak nak bagi tahu kan. Kita beli siap-siap, so maybe dah sebulan 2 bulan baru kita bagi tahu. Ni I ada beli ni kan. Selalu macam tu je lah. Itu dia, ada macam-macam alasan yang diberikan. Katanya tak boleh teman isteri bagi alasan nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Rasa macam nak marah pun ada juga. Tapi tak sepatutnya marah lah sebab tak ada pasangan. Okey, tapi coming soon. Lisda boleh kongsikan lah kan. Kadang-kadang ada sesetengah individu pasangan lah mengambil mudah dengan menipu menggunakan pelbagai alasan katanya untuk menyelamatkan keadaan. Tapi akhirnya alasan-alasan yang mungkin kita fikir macam alasan yang tut ataupun yang tak sesuai digunakan ni yang boleh menyebabkan masalah lagi dalam rumah tangga. Ya, sebab benda tu memang berlaku depan mata saya. Ada kes sebelum ni. Tapi saya kesalah. Sebenarnya dalam rumah tangga, kalau you all ada masalah apa-apa pun, tolong jangan share dengan orang luar. Walaupun dengan kawan baik. Kadang-kadang kawan baik ni bukannya boleh menyelamatkan hubungan kita, tetapi boleh memporak-perandakan lagi. Jadi jalan terbaik, saya lebih suka cari masa, sama ada tak boleh bersemuka, tekslah dalam handphone. Ataupun cari masa untuk, macam jangan buat urusan terburu-buru lah. Mungkin dalam beberapa hari, tak boleh berapa hari, seminggu, sebulan. Tempoh bertenang tu. Tempoh bertenang tu. So cari balik, kalau boleh cuba ingat balik kenapa you all berkahwin. Kan? Jadi bila ada penipuan ni memang kita memang dah sakit hati. Sekali menipu kita sabar. 2 kali menipu sabar. Berkali-kali menipu ni macam mana? Macam Ustaz katalah dah jadi amalan, habit dah. Ya, tapi saya percaya kesabaran seorang isteri tu sangat-sangat penting. Percayalah dengan doa anda, insya-Allah. Kalau you all nakkan kebahagiaan, memikirkan anak yang ramai. Kan? Jadi saya suka pendekatan itu, saya selesaikan dengan saya terus ikhtiar, berdoa, bincang dengan terus di atas. Dan alhamdulillah biasanya besok pagi saya akan dapat ketenangan. Bila ketenangan tu biasanya saya percaya Allah tengah peluk saya, sabarlah. Macam tu. Tapi saya tetap nak nasihatkan kepada kawan-kawan wanita kat luar sana. Kan semua orang melakukan kesalahan. Okey, semua suami dia mungkin bukan nak menipu sangat, tapi mungkin nak suka-suka menipu mungkin, ataupun mencari jalan mudah untuk tak nak buat kita marah, tapi sebenarnya kita dah marah. Jadi kalau sayangkan hubungan, sayangkan anak-anak, tak salah kalau kita sabar. Sebab tempat untuk isteri yang sabar itu sangat tinggi. Dan bila kita berjaya untuk mengekalkan kesabaran di atas penipuan itu, kita sebenarnya lebih berjaya. So kita nak berjaya tak? Kita tanya diri kita sendiri. Senang bila kita dengar tapi nak praktikkan tu, nak bersabar sehingga macam tu ya. Nak jadi seorang Listawati kan? Tak, sebab saya berfikir kalau kita memikirkan suami kita menipu, kita bergaduh dan tak bagi peluang, contoh tak bagi peluang untuk dia berubah. Kita kenal dengan orang lain. Adakah percaya lelaki baru tu pun tak menipu? Saya rasa semua lelaki pun tak ada potensi untuk mungkin ada lah. So bagi orang yang faham, tapi saya percaya seseorang lelaki yang memang tahu hukum dengan iman dia
insya-Allah dia akan tahu jalan dia. So dalam Islam kadang-kadang kita memang kena memilih pasangan yang ada iman, agama kan. Tapi kalau kurang, so kita ambillah itu sebagai satu apa orang kata challenge untuk kita sama-sama bawa berubah menjadi ke arah kebaikan. Ya, itu maksud saya. Okey. Baik, dan tadi Saiful berkata yang penerimaan wanita dan lelaki ni berbeza sedikit. Saya faham kadang-kadang wanita ni pun bila beritahu pun salah, kalau tak bagi tahu pun salah, bila dah bagi tahu dia ungkit pula lepas beberapa bulan. Itu memang macam boleh dikatakan lumrah seorang wanita lah kan. Tapi bagi Saiful sendiri, macam tadi Ustaz beritahu yang tak payah bila kita nak bercerita atau berkongsi, itu tak payah detail sangat. Sebagai seorang lelaki, biasanya bila wanita atau isteri berkongsi, awak nak detail itu ke apa? Okeylah, dia dah bagi tahu saya, cukuplah on the surface. For lelaki, seorang suami ni dia tak ambil pot sangat. Orang lelaki ni dia macam abang saya tadi bagi duit dekat ni, okey, no worries. Kat siapa berapa you bagi? No. Macam my wife pun alhamdulillah lah, setakat sekarang dah 10 tahun lebih kahwin, dia tak perlu nak ni, kecuali you bagi tahu okey, I nak pergi buat wax lah, waxing ke apa kan. Boleh tak, what you think? Pergilah. So I akan bagi tahu benda-benda. Dia tak tanya kat mana, pukul berapa, berapa ringgit, jam berapa. No such thing. Okey, satu lagi berbalik kepada Lisa kata isteri itu perlu penyabar dan sebagainya. Lelaki juga perlukan mainkan peranan, kerana kita kena sedar keberkatan rumah tangga itu bermula daripada kita, kejujuran dan sebagainya. Rezeki itu adalah rezeki di mulut-mulut isteri dan juga mulut anak-anak kita. So bila seorang suami itu dah mula menipu dan tidak ada kejujuran, rezeki akan, saya percaya benda tu sebab kejujuran dan juga keberkatan itu bermula daripada ibu dan ayah serta isteri kita. Doa mereka itu memang antara yang membuatkan kejayaan seorang suami. If you not menipu mak ayah, macam so the same keadaan juga akan berlaku kalau bila you menipu isteri. So keberkatan itu tidak akan ada. Tapi berbalik pada Ustaz mengatakan tadi bahawa dalam Islam pun ada menyebut kita tidak perlu membuka aib kita yang sebelum ini. Allah dah tutup cantik dah aib kita. Tapi kenapa perlu kita buka aib kita kepada orang ramai? Kadang diri sendiri yang buka. Ya, kadang-kadang kita yang bangga nak buka. Allah dah tutup dah. Aib kan sebenarnya dulu kan yang no such thing. Sampai tahap macam tu bagi I selalu cakap kat my wife, before you jadi isteri saya, whatever you are, apa pun dan saya pun, itu ada hak you. And then selama mana awak jadi isteri saya pun, awak tetap adalah individu yang ada hak untuk diri awak sendiri. I cannot be like macam awak buat apa ni? No, sebab ada ramai lagi calon-calon lelaki tapi saya percaya juga mungkin ada pasangan yang tak perlu ambil tahu siapa dia sebelum ni. Tapi mungkin ada juga individu yang sebelum nak kahwin dia nak clearkan kata kalau boleh saya tak nak tiba-tiba orang datang mengejut tiba-tiba kata you ni. So dia perlu tahu. Contoh macam saya lah. Dia kena kenal pasangan dia juga lah. Macam saya memang clear dengan abang. Saya kata okey bang, saya nak tahu siapa girlfriend abang sebelum ni supaya saya tak terkejut. Alright. Itu saya beritahu lah. Itu saya beritahu. Okey, wow. Okey, benda-benda tu dia tengok pada individu. Penerimaan. Dan saya bila cakap pasal tadi sentuh sikit, memang ada setengah lelaki dia boleh faham, ada setengah perempuan boleh faham, tetapi agak berat macam situasi ada seorang kawan saya ni. Saya rasa ramai lagi masalah di luar sana bila pasangan lelaki ini dia terlalu kuat cemburu. Ataupun perempuan ni terlalu kuat cemburu. Jadi situasi ni membuatkan nak tak nak untuk kebenaran tu kadang-kadang dia tak percaya. Iyalah tu meeting sampai tengah malam. Tipu. Padahal memang meeting betul. Betul. Kena ikutlah pula. Cemburu tu membuatkan pasangan tu mungkin hilang kepercayaan kat situ. Itu yang terpaksa banyak menipu kot. Itulah pasal. Sebab saya nak cakap kawan saya perempuan. Ya, suami dia betul dah. Tapi cemburu dia membuatkan macam boleh tak sabar tak? So benda macam ni buatkan duduk kawan. So kita tahulah terpaksa menipu si suami mendamai. Untuk mendamaikan keadaan. Okey, ini semalam yang ada dikongsikan di laman sesawang Instagram. Saya bacakan satu, katanya better menipu dari kita yang naik hantu untuk keharmonian. Tak salah kot. Kiss basic jadi harus rasanya ataupun tipu sunat sebab sometimes kita terlalu jujur, ia lebih menyakitkan untuk diterima dan tak semua orang mempunyai penerimaan yang sama. Ini mungkin ada kaitan dengan guideline yang Ustaz nak kongsikan tadi. Sebab Ustaz, kalau orang mengenali Saiful Nizam, orang akan tahu bahawa dia yang siapkan isteri dia. Isteri juru makeupnya disediakan, baju dia disediakan. Fiza nak minum apa? Dia uruskan semua. Itu mungkin kalau orang yang mengenali Saiful Nizam, mungkin ini kategori suami yang jarang-jarang ada. Rare species. Okey, jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan. Macam mana Ustaz? Situasi kita berbeza kan? Itu sebab kehidupan manusia ni dia berbeza. Setiap orang ada ujian masing-masing. Setiap orang ada cara hidup masing-masing dan corak kehidupan yang berbeza.
berbeza. Jadi bila mana kita cerita tentang ada istilah bohong sunat. Istilah Boleh bohong gitu? sunat tak ada, tak wujud. Dalam agama tak wujud, dalam kehidupan tak wujud. Itu sebab P.Ramlee dia nyanyikan lagu Madu 3 kan. Hidup kena pandai membohong. Tuan-tuan dan puan, itu sebenarnya adalah sindiran daripada Allahyarham Tan Sri P.Ramlee kepada masyarakat kita. Abang Jamil? Itu sindiran. Mana butang baju aku faham ke? Mana itu sindiran. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita kata dalam kehidupan, ingat ya, saya nak kongsikan juga ada 3 bagaimana nak tahu orang itu bohong ke tak. Sebelum saya nak kongsikan guideline dia, ingat tuan-tuan dan puan, kita kena berusaha untuk menjaga kejujuran rumah tangga. Tapi pasangan kita, tak kira lah laki ke perempuan. Ni orang banyak kata laki yang bohong, pada perempuan pun ramai juga yang bohong. Contoh. Awas ya, awak. Jadi contoh kita. Ni contoh, tuan-tuan jangan marah. Mana laki pun yang bohong, perempuan yang bohong. Dia tak kira gender apa pun. Yang penting tuan-tuan dan puan, bila mana orang bohong dan sebagainya, kalau kita belajar psikologi, saya sebagai seorang guru agama di Kerajaan Negeri Johor, di Johor saya guru. Bila kita cikgu tuan-tuan, kita belajar psikologi kanak-kanak, psikologi pendidikan. Tuan-tuan dan puan, para penonton, MSG. Ada 3 cara ini bagaimana nak tahu orang tu tipu ke tak. Kadang-kadang pelajar kan, dia menipu kita. Kita tengok 3 benda ni. M yang pertama, mata dia. Tuan-tuan dan puan, para penonton, Fiza, Khugi, Lisda dan juga Saiful, mata ini main peranan. Sebab apa? Mata ini menentukan. Bagaimana nak tahu? Itu kena belajar lain. Di sesi lain. Di sesi lain dia. Kita ringkaskan. Ringkaskan. Nampak tak? S yang kedua, apa dia? Tuan-tuan dan puan, S kedua adalah suara dan intonasi. Suara ini main peranan. Kalau dia menipu, macam tu. Ataupun mungkin cerita dia tidak konsisten. Kejap ke sini, kejap ke sini. Awak kata bagi tanda awak kat sini, kejap. Maknanya dia tidak konsisten suara. G yang terakhir adalah gerak tubuh. Seperti mana? Kan kalau kita belajar berdasarkan kajian, tuan-tuan, orang menipu ni gerak tubuh dia, kaki akan goyang. Tangan dia, mata dia tengok ke lain. Ini gerak tubuh. Jadi MSG bukannya barang perasa. Jadi mata, suara dan juga gerak. Jadi apakah guideline-nya? Tuan-tuan dan puan, para penonton, guideline yang pertama saya nak kongsikan. P yang pertama adalah menipu dalam perkahwinan. Dia bukan tipu lah, dia semua ada helah. Apa dia? P yang pertama adalah tidak berfaktorkan tidak bersumberkan peribadi. Maknanya bukan kepentingan peribadi. P pertama peribadi, bukan kepentingan peribadi. Maknanya untuk menyelamatkan diri dia daripada terjejas ataupun menyelamatkan diri untuk menonton bola dan sebagainya ataupun nak menipu dan sebagainya, maka dia menipu pasangan dia. Ini tak betul. Maknanya kepentingan peribadi is not good. Itu tak baik, cakap putih. Yang kedua, T yang kedua pada tidak melanggar hukum syarak. Ini penting. Maknanya dia menipu dan tidak melanggar hukum syarak. Maknanya dia menipu dalam keadaan untuk melepaskan tanggungjawab dia. Ini tak boleh. Atau bang, nafkah abang belum bagi lagi tahun bulan ni. Oh ya ke, abang tak ada duit lah. Itu adalah hukum itu adalah tanggungjawab dia. Jadi dia kata dia tak ada duit. Hakikatnya dia pergi shopping, beli kasut, beli stokin, ada duit. Contoh. Ini baru ni tak lama. Ini lama dulu ni. Saja gogo. Tuan-tuan jangan serius sangat ya. M yang ketiga tuan-tuan dan puan, ini yang paling penting saya kongsikan di awal tadi, menutup aib. Maknanya menutup aib masa silam kita dan yang penting syaratnya adalah tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin sebelum ini kita pernah melakukan banyak maksiat dan sebagainya hingga menyerosakkan diri dan sebagainya. Jadi kita janganlah cerita semua. Tapi kalau nak cerita macam Saiful dan Liza kata, ada orang memang dia nak tahu siapa girlfriend you. Dan saya pun suka. Saya suka tanya isteri saya, yang dulu awak pernah berapa orang tunang awak? Ramai orang nak try masuk tapi tak dapat. Akhirnya dia pilih aku. Tanya Ustaz, tanya. Hebat Ustaz. Dia datang lagi ni, mana dia? Tuan-tuan dan puan, apa yang saya kongsikan para penonton itu? PTM. Bukan bersifat peribadi, kepentingan peribadi. Bukan juga kita nak tidak melanggar hukum syarak sehingga menidakkan tanggungjawab dan juga tanggungjawab suami dan isteri. Dan yang ketiga, dia menutup aib masa silam dan yang pasti tidak akan mengulanginya lagi. Jadi itu yang paling penting. Dan akhir sekali saya nak kongsikan. Dah akhir ke? Boleh saya tuntaskan terus. Jadi akhirnya sekali, tips untuk bahagia pasangan tanpa ada pembohongan. Ini paling penting. JIR. Apa dia? JIR ini, tuan-tuan, J pertama, jujur. Ini key paling utama. Jujur dengan pasangan kita. Jujur ini bukan makna jujur membuta tuli, tetapi jujur dengan mengikut syariat. Maknanya jujur dalam keadaan kita tidak menidakkan orang, dalam keadaan tidak menuduh orang, dalam keadaan kita jujur, janganlah jujur naif sangatlah. Maknanya semua benda jujur pun tak boleh juga. Maknanya jujurlah. Airnya apa dia? Ikhlas. Maknanya kita ikhlas mencintai dan juga mencintai. Mencintai dan dicintai. Ikhlas dengan pasangan. Ini paling penting dan paling susah nak capai. R yang terakhir. Terima kasih. Saya ingatkan saya. R yang terakhir, redha meredai. Ini yang paling penting. Terima seadanya. Pasangan kita teruk mana pun, jahat mana pun, terima seadanya. Redha pasangan kita. Ini yang paling susah untuk dapat. Tapi insya-Allah kalau kita dapat, kita akan
merasai perkara ini dan amalkan doa. Doa ini saya kongsikan di Instagram saya, Azam Al-Kankari. Boleh tengok di Instagram Azam Al-Kankari, insya-Allah. Moga manfaat. Dan mungkin dapat saya tambah sedikit daripada apa yang Ustaz katakan itu. Macam saya selalu praktikkan macam ni. Daripada 10, 9 kebaikan yang telah dilakukan oleh pasangan kita, satu saja kekurangan dia ataupun kesilapan dia, kenapa perlu dilihat yang satu itu saja? Tengoklah yang ke-9 itu. Ya Allah, baiknya 9 satu jadi silap. Tapi kadang-kadang manusia lebih terarah kepada kekurangan dan juga kesalahan itu. Yang 9 baik itu habis terkubur semua. Sebab kita pun tak sempurna kan? Kan betul, tak ada manusia yang sempurna kan. So tengoklah kelebihan dia tu, 9 kebaikan itu kita tak okey, tutuplah yang ni satu je kot dia buat salah. So kita tengok yang itu. Dan sedikit daripada Lizda sendiri. Macam tu dah ambil je. Okey. Ustaz. Ustaz ambil semua. Sama. Okey. Apa Ustaz cakap, apa yang abang sebelah cakap, saya bercakap, saya sangat setuju sebab ini yang saya amalkan alhamdulillah 13 tahun dah, baru je 99 saya punya anniversary. Dan saya walaupun apa saja orang keliling cakap tentang my husband, but I really akan fikir banyak kebaikan dia yang saya rasa tak mungkin ada pada orang baru yang kita nak tengok. So saya selalu nampak kebaikan itu adalah satu penguat untuk saya. Dan kalau saya pernah berkawan dengan ramai orang sebelum ni dan dia hadir sebagai jodoh saya, kenapa saya nak sia-siakan? Ini adalah anugerah Allah bagi kat saya dan ini adalah challenge untuk saya ke syurga. Kalau orang kata syurga itu di bawah tapak kaki suami, so kenapa kita nak sia-siakan? Suami adalah dia dengan Allah, tapi kita ini adalah amanah Allah kepada suami. Untuk dia. Jadi jadi kita sama-sama fikir baik-baik, doa baik-baik, insya-Allah ke syurga. Menarik. Sebenarnya Fiza sekitar para penonton, last saya nak kongsikan. Perhubungan dengan pembohongan adalah perhubungan yang rapuh. So apa pun kita jaga-jaga diri kita, insya-Allah. Insya-Allah. Saya kira memang satu penutup yang cukup melengkapkan topik perbincangan kita hari ini, pembohongan dengan perhubungan dengan pembohongan adalah perhubungan yang rapuh. Okey, terima kasih Ustaz Azam Al-Kankari, Safunizam, Ismail dan Lizawati kena sudi bersama dengan kita sikit. Ya, Fiza. Saya masih nak tergelak dengan Fiza. Okey, diharapkan apa yang dikongsikan hari ini dapatlah kita jadikan manfaat berguna dalam kehidupan berumah tangga. Dan bagi mereka yang mungkin nak sedang menjalani perhubungan, nak mendirikan rumah tangga dan sebagainya, yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. InsyaAllah. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Segmen Tak Jana hari ini, kami akan bersama dengan Jamu Jelita untuk mendengar dan melihat apakah perkongsian yang dibawakan pada hari ini. Kita bersama Atira Samsudin. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Sihat, alhamdulillah. Mungkin boleh kita terus kongsikan kepada penonton apakah rangkaian produk daripada Jamu Jelita pada hari ini. Terima kasih Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini yang menyaksikan kami di Facebook ataupun di TV. Dan mengucapkan Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Jumaat. Okey, sebenarnya Fiza cukup teruja nak bersama hari ini sebab hari Senin pun Jamu Jelita, Jumaat pun Jamu Jelita kembali, yang mana kami sebenarnya dari warga kerja Jamu Jelita cukup excited nak kongsikan kepada anda, yang mana kami nak ucapkan ribuan terima kasih yang dah amalkan produk kami. Produk ini dah hampir 9 tahun di pasaran, banyak maklum balas yang dah kongsikan tentang kehebatan produk kami dan tak kurang juga yang mana dah amalkan repeat order. Itu yang paling penting. Sebenarnya Fiza, hari ini nak share kepada anda yang mana belum cuba produk Jamu Jelita, anda kena cuba produk Jamu Jelita Fiza, sebab kalau nak tahu sebenarnya produk kami selain cukup terkenal di pasaran, cukup kukuh kerana nama Jamu Jelita sendiri. Kalau kita pergi ke kedai jamu, produk kami pasti dah tersedia atas meja. Memang orang merupakan produk yang orang cari-cari. Dan yang paling penting kalau nak tahu produk kami, yang paling penting selamat penggunaannya, merupakan produk yang mendapat pengkelasan makanan dan produk yang berdaftar. Itu yang paling penting Fiza. Sebab Atta percaya kalau kita tengok pasaran sekarang, memang banyak produk tumbuh di pasaran. Macam-macam produk ada. Tapi kalau nak tahu juga sebenarnya berpuluh ribu juga produk telah dirampas oleh kerana tidak berdaftar dan tidak mempunyai pengkelasan makanan. Ini bukan Atta cakap kosong. Ini adalah yang mana anda boleh lihat sendiri di social media, di berita, yang mana memang banyak produk yang telah dirampas oleh kerana tidak berdaftar dan tidak mempunyai pengkelasan makanan. Dan hal ini juga sebenarnya menyumbang kepada menyebabkan produk itu mengandungi bahan terlarang, membahayakan kesihatan, merosakkan kulit, sebab orang tak tahu kepentingan produk yang mendapat pengkelasan makanan. Jadi hari ini nak share kepada anda, kalau tak percaya anda boleh tengok buktinya apabila penuh di ruangan akhbar. Berita tentang kulit jadi seperti kesan terbakar, kulit melepuh, nak kemerah-merahan, menggelupas dan sebagainya. Jadi ini bukan isu biasa. Jamu Jelita cukup pandang serius hal ini dan kami memformulasikan produk kami dengan bantuan pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah untuk pastikan
memastikan supaya pengguna menggunakan produk kami mendapatkan keberkesanan yang terbaik dan juga mendapatkan kualiti daripada produk itu sendiri untuk tubuh badan kita. Dan yang paling penting, anda boleh amalkan kerana produk ini semestinya jaminan daripada Atira selamat dan terbukti. Buktinya kenapa saya cakap selamat merupakan produk pilihan orang ramai, merupakan produk yang cukup kukuh di pasaran sebab produk jamu jelita telah diiktiraf di peringkat Asia Pasifik sebagai super hair brand. Malah banyak testimoni yang kongsikan dengan penggunaan pewarna putih mulus, kulit dia yang mana kadang-kadang kita tengok ada orang yang berkulali itu macam gelap sikit, kulit kering, dah tak ada lagi masalah tersebut. Orang yang kulit kusam, kulit dah bertambah berseri, kulit bertambah cerah dan paling penting yang jeragak makin pudar. Dan ini adalah kerana bantuan dari bahan pewarna putih mulus ini sendiri yang kami formulasi dengan cukup premium dari buah-buahan yang terbaik untuk bantu merawat masalah kulit anda. Yang paling penting Fiza, lelaki dan perempuan pun boleh amalkan. Boleh diamalkan oleh lelaki dan juga perempuan. Betul. Okey, ada satu lagi produk yang nak dikongsikan kepada anda penonton iaitu tentang Glow Treatment Powder. Okey, Ata percaya Glow Treatment Powder hari ini Ata bawakan model Syah yang mana Ata percaya setengah orang cukup sensitif dengan compact powder. Compact powder itu sendiri kalau kita pakai kadang-kadang menyebabkan tersumbat dalam pori dan menyebabkan kulit berjerawat dan sebagainya, tapi sesuai dengan nama dia yang mana Glow Treatment Powder, bedak rawatan wajah. Jadi anda boleh pakai di kawasan kulit yang bermasalah, tak ada masalah kerana dia mengandungi nutrisi seperti vitamin dan mineral yang baik untuk merawat masalah kulit juga walaupun kita pakai makeup. Dan sebenarnya kalau nak tahu tekstur dia cukup halus. Itu yang paling penting, tekstur dia sangat halus dan bila kita pakai kulit di wajah menjadi ringan dan yang paling penting produk ini tidak menyebabkan kita akan tersumbat dalam pori dan sebagainya. Dan saya nak share kepada anda yang mana ada masalah kulit boleh pakai Glow Treatment Powder ni bersama collagen lipstick. Selengkap dia sebab collagen lipstick ni merupakan lip gloss yang anda percaya anda di rumah pasti tahu bahawa dia bukan sekadar lipstick yang memberikan warna yang terang tapi lebih kepada pelembab bibir yang mana anda boleh lihat before after yang macam mana bibir Syah sekarang kalau kita tengok boleh jadikan sebagai pemerah pipi. Warna dia sangat natural sebab anda percaya setengah orang memang tak suka pakai makeup yang tebal dalam rutin harian. Mana ada orang hari nak pakai makeup tebal, betul. Jadi dengan penggunaan Glow Treatment Powder dan collagen lipstick cukup untuk rutin harian anda. Dan yang paling penting dalam collagen lipstick ni ada jojoba oil Fiza, ada collagen, ada vitamin E, ada sunflower oil yang mana penggunaannya bantu rawat masalah bibir kering, bibir yang kusam, bibir yang tiada warna dan kadang-kadang yang merokok ada masalah kehitaman di bibir, boleh pakai collagen lipstick ini yang Ata kira produk ini cukup mampu milik berharga cuma RM26.90 saja. Okey, Atira mungkin boleh kongsikan juga kalau kita cakap tentang Glow Treatment Powder ni kan, adakah ia boleh digunakan pakai oleh semua jenis warna kulit ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya produk Glow Treatment Powder ni boleh dipakai oleh semua jenis warna kulit, tak ada masalah sebab dia tidak memberikan apa-apa orang kata apa tekstur yang boleh menyebabkan kulit jadi kelabu ke apa, tidak. Sebab macam Ata cakap tadi dia lebih kepada treatment powder yang mana sesuai untuk orang yang ada masalah kulit. Sebab tu Ata cakap mostly produk seperti Glow Treatment Powder atau collagen lipstick ini adalah produk kosmetik yang kita formulasi bukan sahaja untuk makeup tapi bertindak untuk merawat juga sebenarnya. Okey, mungkin secara ringkasnya boleh kita kongsikan sesuatu kepada penonton tentang rangkaian produk jamu jelita ini. Okey, buat anda yang mana berminat untuk menjadi stokis jamu jelita boleh terus WhatsApp 0133535753 dan Fiza buat yang nak dapatkan produk jamu jelita anda boleh terus ke kedai jamu, kios kecantikan atau hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Dan yang paling penting untuk sebarang konsultasi pertanyaan tentang produk dari jamu jelita boleh hubungi 1800 88510 atau ulangi 1800 88510 dan WhatsApp di 0133535753 dan jangan lupa dapatkan produk kami di www.jombai.my. Baiklah, terima kasih Atira di atas penerangan berkaitan rangkaian produk daripada jamu jelita itu tadi. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini bersama Ikhwan Fatana. Jangan mana yang baik dari jamu jelita. Wanita hari ini, wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan ada sesuatu yang nak terus kami kongsikan kepada anda penonton. Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020, jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi dari jumlah kes COVID-19? Justru itu, ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi bersama melawan denggi. Okey, dan kita tinggalkan tentang denggi itu. Kita sebenarnya nak bersama dengan seorang artis selebriti hari ini iaitu Ikhwan Fatana. Apa khabar Ikhwan? Khabar baik. Dan tahniah atas lagu terbaru awak Ya Rasul. Ya Rasul. Yang baru saja keluar 6 hari lepas. Baik Ikhwan, lagu Ikhwan seperti yang kita tahu sememangnya berkonsepkan ketuhanan, keagamaan, ada nasihat. Jadi lagu Ya Rasul ni apa keistimewaannya? Okey, keistimewaannya saya buat lagu ni berdasarkan
tentang kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. So kita dalam lagu ni kita luahkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad. Dan saya sebenarnya terinspirasi nak buat lagu tentang Rasulullah masa saya dapat persembahan menyambut Maulid Rasul tahun lepas di hadapan Sultan Selangor. Jadi saya rasa macam saya perlu ada satu lagu yang untuk dinyanyikan untuk mengajak orang sama-sama rasakan cinta tu. Jadi saya decide untuk keluar tahun ni sebab sepanjang PKP tu banyak lagu yang saya buat. Jadi alhamdulillah selepas single Kiriman Cinta tu saya rasa macam saya rasa tahun ni saya nak keluar juga lagu yang sebagai persediaan untuk menyambut Maulid Rasul pada 29 Oktober ni. Jadi saya buat lagu ni semoga sepanjang bulan Safar dan Rabiul Awal ni kita sama-sama boleh semarakkan dengan lagu Ya Rasul. Ya. Dan Ikon, kalau kita lihat diam tak diam dah 5 single yang dikeluarkan oleh Ikon sendiri. Jadi kalau kita tengok momentumnya tu cepat juga kan. Jadi apakah perancangan Ikon untuk yang seterusnya ni? Okey, saya ada beberapa perancangan sebenarnya dalam saya punya career. Saya memang dah decide sebenarnya. Awal lagi title apa yang saya nak buat lagu seterusnya. Cuma saya belum decide nak tulis lagunya. Tapi tajuk saya dah ada beberapa, dalam 4 ke 5 tajuk untuk saya bawakan lagu saya yang berkonsepkan ketuhanan. Dan insya-Allah selepas Ya Rasul, hujung tahun ataupun awal tahun depan saya akan keluar satu kolaborasi bersama dengan kumpulan nasyid Intim. Memang dah lama saya nak buat kolaborasi. Alhamdulillah kumpulan Intim bersetuju dan hati saya ni untuk berkolaborasi dengan mereka lah, pasal diorang ni orang kata legend dalam industri nasyid. Dan harap-harap tak lama lagi awak boleh berkolaborasi dengan idol awak Dato' M. Nasir, ya? Betul, betul. Sangat-sangat. Saya sebenarnya karier saya bermula dengan melihat apa yang dia dah capai. Jadi pada saya mungkin tak layak nak dapat apa yang dia dah dapat. Jadi saya cuma ikut saja apa yang dorong yang dia telah buat. Sebagai idola, inspirasi. Dan dan tahun ni Ikon dah keluarkan 2 lagu sebenarnya, Kiriman Cinta dan juga Ya Rasul. Dan Ikon juga ingin mengeluarkan 100 lagu sebenarnya dalam tahun ni. Bagaimana prosesnya dan perancangan setakat ni? So far saya tak tahulah sama ada berjaya atau tidak untuk 100 lagu, tapi so far alhamdulillah saya dah capai 70 lebih, dekat 80 lagu. Alhamdulillah. Dan ada beberapa lagu lagi dalam proses production dan insya-Allah akan keluar, tapi saya rasa mungkin sasaran 100 tu mungkin tak dapat kita nak jayakan, tapi insya-Allah saya akan bawa ke tahun depan. Insya-Allah. Itu perancangannya. Perancangan. Tapi dia sebaik-baik perancang insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ikwan. Kita nak ucapkan selamat maju jaya dan semoga setiap muzik dan lagu yang dibawa ini akan terus diterima oleh peminat seni tanah air. WHI akan kembali esok dengan satu topik yang cukup menarik, iaitu inovasi makanan. Macam-macam inovasi sekarang ni. Jadi jangan lupa esok WHI Extra, dan kini terimalah Ya Rasul daripada Ikwan Fatana. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kasih